dan melepas secara umum bermak sumbangan kepada cinta nuri yang Allah katakan melepas. Sekarang lagi kepada Pak Kumut 1150 ringgit. Jadi seorang sembang ini juga kalau dikatakan ini sembang kepada pasang dan hari ini masa yang singkat sambung dan terus ayat kita di Jumat 50 minit. Tajuk hari ini ialah cemburu dunia dan juga cemburu akhirat. Yang kita dengar hari ini cemburu dengan jiran kita, orang kampung kita, adik-adik kita. Sebab mereka kaya, rumah besar, kereta besar, tanah beratus-ratus ekar. Orang yang meniaga juga cemburu dan atas perniagaan dengan berbagai alasan menyebabkan kita lain dan ada yang sampai 1,000 cemburu dunia. Yang saya berikan tadi adalah cemburu akhirat. Siapa pun tak nak cemburu akhirat. Kawan kita di kampung kita, rumah sederhana, kereta sederhana, untuk sederhana, dia tak pun ada. Cukup masa ada di masjid. Kita kereta besar, berbiji kereta, besar ada, kecil ada, atau itu ada kereta. Cukup masa orang bang, tak sampai masjid. Tak sampai. Sebab apa? Yang ini saya bagi apa yang tersurat, yang tersirat, tuan-tuan tidak menilai. Saya bagi hanya yang tersurat. Ada juga orang kaya, cukup masa ada masjid. Atau lebih hebat. Saya kata cemburu akhirat. Ada orang sakit, jalan pakai tongkat, cukup masa ada masjid. Kita yang sehat bugar ni tak tahu ke mana. Kalau ajak pergi masjid, pergi dulu. Yang cepat tu nak ajak pergi makan ikan bakar, kolak balik. Tu bila? Tanya bila? Hari apa? Pergi berapa? Tanya oleh berapa? Kalau jawapan tu tak mau jawab, saya nak semua nak bagi pendedahan dan tuan-tuan tidak menerima. Macam mana cara nak jawab? Saya bagi hanya yang tersurat, yang tersirat. Kita sama cakap. Siapa tak jumpa? Orang tua, hak muda, hak kaya, kita main. Hak susah, main. Macam mana boleh main? Itu kena dekat lain. Semayang, aku tulis satu soal besar. Jemaah kena main. Yang raya, kena main. Ramai orang lain. Yang lala ni, hari-hari ni, tak tahu bagaimana. Sebab apa? Dia tidak ada rasa cemburu tentang akhirat. Yang cemburu dunia sangat kuat. Baru ni kawan PU ambil naik jalan. Saya pun ingat juga lah. Raja cerita kata mufti ni, raja minta jawab 3 soalan. Kalau tak jawab 3 soalan ni, semua dibuang kerja. Apa dia? Dia tanya apa dunia? Dunia tu apa dia? Akhirat tu apa dia? Iman tu apa? Kawan nak beri. Jawab dia kan? Ni saya nak
Bukan saya faham dengar lagu dia mentau juga. Dia ni tak tahu. Duduk tepi benang, tengok orang kampung tu dia buat benang. Duduk dengan penuh, tak tahu jawab apa. Isu besar dia kalau nak panggil, nak tak ada jawab, nak buat saja. Mesti dia buang saja. Lepas tu kita yang orang tua tu, orang tu jawab apa dia? Dunia ni apa dia ni? Dunia ni hak kita buat dunia ni, kita nak tinggal semua ni. Apa yang ada ni kita akan tinggal. Ada Allah pun kita nak tinggal. Akhirat apa dia? Akhirat yang kita nak bawa pergi. Nak bawa pergi jumpa Allah. Dan pokok di pada masa itu. Itu iman ialah hukum Islam antara haram dan halal yang berubah dan bebas. Jadi yang saya kata ya, cemburu akhirat. Yang ini yang kita sangat tak ada langsung oleh suci. Bagaimana begitu dah? Yang termain itu dia semua dunia empat. Betul kita semua bercakap. Kepada tuan-tuan sendiri dan insyaAllah dapat ujungnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Man qala li sahibihi wal imam yasbut al-sib faqad laqa wa man laqa fala bim'ata. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana perbuatan yang sedemikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Masuk hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh dengan keberkatan kemuliaan Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, marilah sama-sama kita meninggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang kepada kita dapat bersama-sama kita berhimpun pada hari yang mulia ini di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak dan menyeru, mengingatkan kepada semua jemaah yang ada pada siang hari ini, bagi mereka yang masih berada di luar dari kawasan masjid, segeralah datang masuk ke dalam rumah Allah ini, kerana masih banyak ruangan-ruangan yang kosong. Penuhkanlah segera supaya kalian tidak datang dengan keadaan Yahudi, pulang dengan keadaan Yahudi, kerana datang tetapi masih sia-sia di luar sana. Saya nak mengajak dan mengingatkan juga bagi semua jemaah yang hadir, apabila kita datang pada hari ini, bukan datang kita untuk tidur lena semata-mata, tapi dengarlah dan ambillah iktibar apa sahaja akan disampaikan oleh mimbar pada siang yang mulia ini. Juga saya nak mengingatkan, jangan ada yang datang main handphone, sembang, main dan sebagainya. Tolonglah beradab, kerana kita diciptakan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggi dengan akhlaknya, maka kita juga ingin dimuliakan dengan akhlak, yakni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang mudah, sama-samalah kita meningkatkan, yakni melaksanakan segalanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah pula, marilah sama-sama kita meninggalkan, kerana inilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, inilah membuatkan saat mana ketika kita hujung nyawa, inilah pilihan kita, ingin mati, ingin mulia saat itu dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda akan beberapa perkara di akhir zaman. Nabi berpesan kepada kita, Nabi nasihat kepada kita, sayati ala ummati zaman, akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu masa, suatu zaman, kata Nabi, yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Mereka ini yakni umat-umat aku, kata Nabi. Ada akhir zaman, pada satu ketika Nabi dah sebutkan dalam satu hadis, di mana umat-umatku ini lebih mencintai 5 perkara berbanding kepada 5 perkara yang lainnya. Mereka lupakan perkara-perkara 5 yang lainnya. 5 perkara yang mereka cinta, sehingga 5 perkara mereka lupa. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Yang pertamanya, Nabi menyebutkan umat aku di akhir zaman suatu masa nanti, mereka mencintai dunia mereka sehingga mereka itu melupakan akhirat. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, banyak ayat Allah menceritakan, antaranya a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula, wa qala aidan wal akhiratu khairu wa abqa. Allah nak menggambarkan bahawasanya akhirat itu lebih utama, akhirat itu kekal, dunia ini hanyalah sementara sahaja. Berapa ramailah di kalangan kita yang meninggalkan dunia ini. Bila sampai saja seruan malaikat maut datang kepada setiap insan yang bernyawa, yang disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut,
tidak ada sesiapa yang bernyawa yang tak menemui kematian. Setiap dari kita sampai satu masa semuanya akan tinggalkan dunia ini. Tetapi itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Umat-umat aku di akhir zaman mereka lebih cintakan dunia yang sementara ini. Bahkan mereka lupa pula akhirat bekalan yang mereka nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, saudara-saudara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Yang kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat hadis, yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-maut. Yang kedua ini kata Nabi, mereka mencintai kehidupan mereka. Mereka sayang dengan kehidupan mereka. Mereka cinta dengan kehidupan dunia mereka ini. Sehingga mereka itu, kata Nabi, melupakan saat kematian mereka. Seperti mana yang disebutkan tadi, tuan-tuan muslimin hadirin dan dirahmati Allah. Tiap-tiap yang bernyawa semua akan tiba saat kematiannya. Siap-siap, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. kata Allah, apabila tiba ajal seseorang itu, Allah takkan perlambatkan walaupun satu saat. Satu saat pun Allah takkan percepatkan saat kematian kita. Jadi manusia, marilah nasihat Nabi. Nabi kata di akhir zaman nanti, sampai satu masa mereka tidak mula cinta dengan kehidupan mereka, seolah-olah macam tak mati. Hidup ni buat semua benda macam tak ingat pada mati. Sebab tu tuan-tuan, kita diamanahkan oleh Allah untuk membawa Islam ini. Islam dalam selamat, Islamlah yang nak membawa kepada kematian kita, kematian husnul khatimah. Sebab itulah wajib berbangga dengan Islam. Allah bagi Islam kepada kita. Allah bagi dari umat Nabi SAW. Jangan sampai kita umat Islam, punca kita lah memecah belahkan Islam yang ada pada hari ini. Saya nak menunjukkan satu kisah yang berlaku hari ini, tuan-tuan. Sibuk umat Islam sekarang ini di Pulau Pinang. Macam pejabat agama di Pulau Pinang mengganggu masjid-masjid hari ini, yang mana telah dilantik pengerusi daripada anak-anak Korea. Mereka cuba untuk merampas pengerusi masjid. Inilah kita kata umat Islam, apabila kalian bersekongkol dengan puak-puak kafir, kalian dah punca menghancur belahkan umat Islam di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di Pulau Pinang, tuan-tuan. Saya merasai kehangatan bagaimana puak-puak ini, apabila kalian duduk bersama-sama dengan puak-puak DAP, kalian cuba guna kuasa kalian. Sedangkan umat Islam di masjid, eloklah mereka datang ke masjid, kalian cuma menggugatkan iman-iman orang Islam yang ada di sana. Sebab itulah kita kena ingat, tuan-tuan, kehidupan kita, jawatan kita, benda yang Allah bagi kita tak kekal lama. Jadi sebab itulah kena ingat kematian. Bila Allah dah bagi kepada kita kehidupan ini, ingatlah kehidupan ini bukan semata-mata Allah suruh hidup. Allah suruh mencari bekalan untuk bawa saat kematian kita. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Mereka ini yang ketiga kata Nabi, lebih mencintai gedung-gedung kemewahan mereka, pejabat-pejabat mereka yang mewah, rumah-rumah mereka yang mewah, selesa dengan dunia kemewahan mereka, sehingga kata Nabi, mereka lupa kepada kubur yang mana mereka akan menginap setelah kehidupan di dunia ini. Ingatlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah bagi kepada kita rumah selesa hari ini, tak jadi masalah. Tapi jangan selesa sampai lupa pada Allah. Jangan selesa sampai lupa kepada kubur yang akan kita masuk. Bersama-sama kita lihat bagaimana kita tengok saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, berapa ramailah masuk dalam kubur, tempat yang sempit. Apa yang kita fikirkan, tuan? Sebab itulah suatu hari dicerita kisah Sayyidina Uthman ibn Affan. Beliau ini tiap-tiap kali datang ziarah kubur, mengalir air mata, terkadang pitam, pingsan di atas kubur. Kenapa? Karena memikirkan bagaimanakah nasib aku pula nanti dalam kubur nanti. Aku lupa kubur ni dalam hidup. Kita ramai yang tak sedar kubur ni tempat yang kita akan masuk sama-sama.
hang gagah ke, hang muda ke, hang hebat ke, semua mati dalam kubur belaka. Tak ada siapa mati simpan dalam bilik dia sampai rebut, sampai busuk dan sebagainya. Sebab itulah kena ingat, Nabi pesan kepada kita akhir zaman, penyakit umat aku ni dah parah dah. Dapat dunia tak ingat kepada Allah, dapat kemewahan lupa pada rumah kubur yang akan kita sama-sama diami nanti. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Yakni mencintai harta benda. Mereka sayang harta benda yang Allah bagi kat mereka. Mereka dengan kekayaan warisan mereka, dengan kenderaan mereka banyak harta-harta benda. Mereka lupa nak hisab. Semua benda ni tuan-tuan akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang lainnya, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, kata Nabi. Harta ni Allah akan tanya kita di akhirat. Dari mana kamu ambil? Sayang sangat harta, jangan takkan sayang. Allah akan tanya yang banyak-banyak yang ada hari ini, dalam poket, dalam bank, dalam rumah, dalam kereta, semua benda yang ada ni Allah tanya, ambil dari mana? Kemudian Allah tanya pula, ke manakah kamu guna harta-harta yang aku berikan kepada kamu? Termasuklah anak-anak keluarga kita adalah harta amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari Jumaat bukan hanya hari yang kita kena himpun datang rumah Allah. Kita bukan umat Nabi, kita bukan hamba Allah pada hari Jumaat saja. Datang rumah Allah bukan hari Jumaat saja. Kita nak datang lagi asar nanti, kita nak datang lagi pada maghrib nanti, isyak nanti. Setiap waktu mesti kena ingat akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekayaan, kehebatan, kalau tak boleh membawa ingat kepada Allah, ia sangat rugi di akhirat kelak. Karena kita tak pandai menilai, kita tak pandai menghitung. Biarlah dunia ini kita menghitung, biarlah di dunia ini kita menghitung dahulu sebelum kita datang di hadapan Allah. Allah menghitung, Allah mengira ketika itu tak dapat diselamatkan. Semua harta akan jadi saksi di akhir. Muslimin saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhirnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kita, wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliq. Yang kelima ini kata Nabi, mereka ini lebih mencintai kepada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, bos-bos yang diciptakan oleh Allah, manager-manager, tuan-tuan, raja-raja, jawatan-jawatan hebat. Mereka punya pemimpin mereka lebih cinta mereka, kata Allah, kata Nabi, berbanding daripada mereka cinta, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, Allah uji kita. Saat mana kita ada kekuatan, saat kita ada kuasa, saat kita ada lebihan, semuanya Allah tengok. Hang nak dahulukan makhluk ke? Hang nak dahulukan aku. Hang sayang pada makhluk ke? Tak main semayang maghrib. Hari ini cabaran tuan-tuan. Nak main semayang, takut ke bini. Nak main semayang, takut ke anak. Nak kali sayang manusia lebih pada sayang Allah Subhanahu wa taala. Mati nanti, nak mati cari Allah, bukan cari makhluk dah. Semua mati tuan-tuan, mengharap ke Allah dia bantu. Waktu itu makhluk semua sibuk dengan urusan masing-masing. Batulah tuan-tuan, dunia ni boleh ambil, tapi jangan sampai ambil dunia sampai lupa kepada akhirat. Nak ambil harta boleh, tapi tolonglah ingat, semua harta bukan milik kita. Ada milik yang patut kita keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang boleh kita sebutkan di sini tuan-tuan dan rahmati Allah, bila Nabi sebut benda-benda macam ni kepada kita, akan datang satu masa apa yang kita boleh ambil. Jangan sampai kita jadi macam Nabi sebut, lupa itu, lupa ini, cinta itu, cinta ini, lupa segala-galanya. Allah dah bagi kat kita kehidupan dunia, ingat akhirat sama. Nah, barang yang kita main hari ini tuan-tuan, semua nak bawa ke akhirat belaka. Kita main semayang ni pun bawa akhirat. Kenderaan kita main datang ke masjid ni, semua jadi saham akhirat kita. Semua yang kita pakai hari ini, semua akan jadi saham akhirat kita.
Sebab itulah dunia ini tuan-tuan, kalau boleh jadilah seperti mana baginda Nabi SAW diceritakan dalam riwayat bagaimana Nabi didik dirinya, sahabat-sahabatnya, isteri-isterinya. Mereka ini dah mula mengutamakan akhirat. Dunia tak ada masalah dah bagi mereka. Dunia ini tempat sementara, bukan dunia ini tempat selama-lamanya. Ingat, setiap langkah kita bukan makin jauh daripada akhirat, setiap langkah kita makin dekat kita dengan kematian kita. Ingat, hari ini kita di hujung dah, bulan 12 dah, tak lama nak masuk 2023. Umur kita makin tambah, makin dekat dengan kematian kita. Tak ada siapa makin panjang hidup dan tidak. Yang hidup panjang sekarang ni dah habis dah, makin dekat dengan kematian. Kematian itu tiba, saat itu kita nak mati dengan keadaan husnul khatimah dan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد ونعمة تفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فرمان الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, saya mengajak sekali lagi kepada semua jemaah, marilah sama-sama kita melaksanakan perintah Allah. Marilah sama-sama kita mempertahankan agama Allah. Marilah sama-sama kita memperjuangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita meninggalkan larangan Allah, termasuklah larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah Rasulullah memperjuangkan Islam sehingga akhir hayat beliau? Beliau mati dalam keadaan membawakan Islam. Kita juga hari ini kalau boleh kita nak mati berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebaik-baik bekalan kata Allah adalah bekalan takwa, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah taala meredha, kita diredai dan Allah meredai kepada kita semuanya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita mengenangkan nasib kita, Islam yang Allah berikan kepada kita hari ini atas hasil perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang mulia, jasanya besar, agung pribadinya, contoh yang terbaik untuk kita. Beliau dah mengingatkan kita tentang Al-Quran, tentang hari kiamat, tentang hari kematian, tentang alam barzakh. Beliau lah yang bersusah payah, berjuang, luka parah, berdarah dan sebagainya demi Islam. Hari ini tuan-tuan, Allah dah bagi Islam kepada kita. Jangan ada satu orang pun yang hadir pada hari ini
yang di dalam hatinya tidak ada niat untuk mempertahankan Islam yang Allah berikan kepada kita, khususnya negeri Kedah yang Allah berikan kepada kita, amnya Malaysia yang Allah berikan majoriti umat Islam di negara kita. Istilah sama-sama kita meneruskan delegasi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berilah selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa yang selawat kepada Nabi satu, Allah akan selawat kepadanya 10. Barang siapa yang selawat 10 kepada Nabi, Allah selawat kepadanya 100. Barang siapa yang selawat 100 kepada Nabi, Allah selawat 1000 kepadanya. Barang siapa yang selawat 1000 kepada Nabi, maka tidak ada yang Allah gembirakan dia kecuali Allah masukkan beliau ini dalam syurga Allah. Dan siapa yang selawat 1000 kali kepada Nabi, bukan sekadar masuk syurga, bahkan diharamkan baginya neraka Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama hari ini hari Jumaat perbanyakkan selawat kepada Nabi dan berilah salam kabar gembira ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari yang mulia ini juga saya mengajak dan menyuruh pada tuan-tuan yang mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tuan-tuan keluar, nanti tuan-tuan nampak ada tabung, beberapa tabung yang mana saya bawa tabung bersama-sama dengan tuan-tuan untuk tuan-tuan infak dana sumbangan Madrasah Darul Hasanah di Bumi Sandakan Sabah, yang mana kami menempatkan hampir 100 orang lebih pelajar yang tidak mengenakan biaya yuran di sana. Mudah-mudahan 8 tahun operasi, hampir 8 tahun lebih operasi dengan lancar dan dengan izin Allah, tidak dikenakan yuran, tetapi berjalan masih lagi dengan usaha berkat kita mencari Allah. Allah tetap membantu orang yang berusaha untuk menjaga agama Allah dengan melaksanakan satu benda yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا من المسلمين، اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدريشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدريشة ابن السلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب انزلهم 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 وانصرنا عليهم يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه على يزدكم واسألوه من
من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum wa'tadilu, penuhkan shaf, rapat-rapatkan shaf, samakan tumit-tumit belakang. Yang ada handphone belum off atau silentkan handphone. Anak-anak yang hadir belum solat, jangan main, jangan ganggu solat bersama. Ada juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ
الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام إليك السلام علينا ربنا بالسلام ويدخلنا الجنة والسلام تبارك ربنا عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب وجوهرها وعافية الأبدان وسكرتها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمعلمين ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان
حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ويا مجيب السائلين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا كريم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari saya pengumuman pada malam ini kuliah bulanan, yaitu kita majlis pemeriksaan dalam undang mengetahui untuk katakan kuliah maghrib. Jadi jika ada contoh lapangan masa beliau ramai dalam majlis untuk mendengar kuliah pada kita silakan masuk.